Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar adik-adik semua? Moga-moga adik-adik semua dalam keadaan sentiasa sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah taala, amin. Jadi adik-adik, alhamdulillah, pada hari ini Ustaz ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan ke kelas tajwid bersama dengan Ana, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini Ana akan kongsikan kepada adik-adik semua berkaitan dengan hukum mad. Okey. Bila mana kita sebut sahaja hukum mad ini adik-adik, maka dia bukan satu sahaja hukum mad yang berada di dalam Al-Quran. Namun ada lagi beberapa hukum-hukum mad di dalam Al-Quran ini. Yang boleh Ustaz sebutkan di sini antaranya ialah kita ada mad asli. Ada mad wajib muttasil, kita ada mad arid li sukun, kita ada mad jaiz munfasil, kita ada mad badal, kita ada mad tamkin dan sebagainya. Namun insya-Allah taala pada hari ini Ana akan pilih satu saja tajuk untuk kita jadikan sebagai perbincangan dan perkongsian, insya-Allah taala. Pada hari ini Ana pilih satu tajuk, iaitu tajuknya mad asli, insya-Allah. Okey. Adik-adik, hari ni kita nak belajar tentang apa mad asli ni. Okey, jadi insya-Allah pada hari ni Ana akan kongsikan kepada adik-adik semua berkaitan dengan 3 perkara. Yang pertama, maksud dan tanda mad asli. Yang kedua, contoh mad asli. Yang ketiga, harakat mad asli. Maksudnya berapa kadar harakat mad asli tu. InsyaAllah kita akan beri penjelasan pada slide-slide yang seterusnya, insyaAllah. Okey. Yang pertama tadi iaitu maksud dan tanda mad asli. Okey. Adik-adik sekalian, bila mana kita sebut sahaja berkaitan dengan mad asli ni, orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka inilah yang menjadi utama dan yang pertama yang kita nak tahu. Orang kalau kita cerita benda-benda yang lain, mungkin kita tak faham dulu. Tapi kita nak tahu dulu apa maksud dan bagaimana tanda mad asli itu. Okey. Yang pertama sekali adik-adik sekalian, kita tengok di sini berlakunya mad asli ni apabila huruf, okey, ada satu yang pertama huruf alif. Okey, huruf sebelumnya berbaris fathah. Yang kedua huruf waw. Huruf sebelumnya berbaris dhammah. Yang ketiga huruf ya. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. InsyaAllah adik-adik, mungkin di sini adik-adik masih kurang nampak penjelasannya. Namun insyaAllah kita akan tengok nanti bagaimana contohnya. Di situ insyaAllah ta'ala adik-adik akan diberi kefahaman berkaitan dengan bagaimana berlakunya hukum mad asli di dalam Al-Quran, insyaAllah ta'ala. Kita masuk yang kedua, iaitu contoh-contoh mad asli, insyaAllah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini Ustaz bawa satu saja contoh bagi setiap huruf. Okey. Yang pertama di situ ada huruf alif. Okey. Huruf alif di situ tadi kita dah tengok maksud dan tanda hukum mad asli. Jadi kita nak tengok bagaimana berlakunya mad asli itu. Kita akan tahu dan insya-Allah kita akan faham apabila kita melihat kepada contoh-contoh yang Ana kemukakan di slide ini. Okey. Yang pertama, contohnya qala. Di situ ada kalimah qala. Okey. Sebelum huruf alif berbaris fathah, sama macam Ana bagi tahu tadi di maksud atas tadi. Okey, di maksud mad asli. Okey. Kalau kita tengok kenapa Ana merahkan kalimah Ana merahkan huruf qaf itu, kerana Ana nak bagi tahu di situ huruf qaf itu berbaris fathah. Bila mana huruf qaf itu berbaris fathah dan selepasnya huruf alif, maka secara hukumnya berlakulah hukumnya mad
asli. Okey. Yang kedua, huruf waw. Okey, kita tengok contohnya di situ yang anda kemukakan iaitu kalimah qulu. Okey, qulu. Okey. Sebelum huruf waw berbaris dhammah. Sebelum huruf waw berbaris dhammah. Sama juga seperti yang anda kemukakan tadi di maksud mad asli. Sebelum huruf waw berbaris dhammah. Sama juga anda merahkan dekat situ huruf qaf. Kerana apa? Kerana anda nak bagi tahu dekat situ qaf itu berbaris dhammah, berbaris depan dan selepasnya huruf waw. Okay, kita tengok huruf waw sebelumnya berbaris dhammah. Maka itulah hukumnya mad asli. Seterusnya kita lihat iaitu contoh yang ketiga iaitu huruf ya. Bila kita tengok di situ, Ustaz tulis di situ, anda tulis di situ sebelum huruf ya berbaris kasrah. Okey, sama juga kalau anda merahkan dekat kalimah qaf itu kerana qaf itu berbaris kasrah, berbaris bawah. Maka dan selepasnya berbaris huruf ya, maka ianya menjadi mad asli. Itu sahaja berkaitan dengan contoh mad asli. Kalau kita nak tahu teorinya secara mudahnya, kalau alif sebelumnya berbaris fathah, kalau waw sebelumnya berbaris depan, kalau ya sebelumnya berbaris kasrah. Okey, maka secara automatiknya fahamlah kita insya-Allah di sini diberitahu bahawa huruf mad asli hanya berlaku kepada 3 huruf sahaja. Dengan syarat-syarat yang anda bagi tahu tadi, okey, kalau alif baris fathah sebelumnya, kalau waw baris depan sebelumnya, kalau ya sebelumnya baris kasrah. Itu untuk contoh-contoh mad asli. Seterusnya, kita masuk perbahasan yang ketiga, perbincangan yang ketiga iaitu berapakah kadar harakat mad asli. Baik. Berapa panjang mad asli? Okey. Tadi kita dah tengok contoh. Okey. Di sini Ustaz nak bagi tahu kepada adik-adik sekalian, dalam hukum mad aslinya kadar panjangnya hanya 2 harakat sahaja. Hanya 2 harakat sahaja. Okey. Sekarang ni insya-Allah anda nak kongsi dengan adik-adik bagaimana kita nak kira panjang harakat. Okey. Bagaimana kita nak kira panjang harakat. Saya tahu adik-adik semua banyak cara. Okey. Banyak cara kita nak kira panjang harakat dalam Quran ni. Namun insya-Allah hari ini anda nak kongsikan satu sahaja cara iaitu bagaimana kita nak kira. Pertama, adik-adik boleh buka jari. Okey, sama ada buka ataupun tutup, tiada masalah. Okey, kalau kita tutup, kita boleh contoh, kita ambil satu contoh tadi di hukum mad asli seperti kalimah qala. Okey, kita kira sama-sama 2 harakat saja, bermakna kita akan buka jari ini sebanyak 2 jari saja, tak boleh lebih. Okey, kalau 6 dah jadi mad arid li sukun kan. Kita bergantung kepada hukum-hukum mad di dalam Al-Quran. Okay. Namun insya-Allah hari ini kita akan kongsikan bagaimana kita nak kira mad asli. Boleh juga kita gunakan cara kira ini kepada hukum-hukum yang lain. Okey. Okey, kita ambil satu contoh iaitu qala ya. Qala. Okey, nampak 2 harakat saja. Qala. Okey. Jadi bila kita kira 2 harakat tu bermakna kita akan buka 2 jari sahaja. Itu antara cara yang boleh kita kira untuk kadar harakat mad asli insya-Allah. Jadi adik-adik, maka alhamdulillah selesailah kita punya perbincangan, perkongsian berkaitan dengan hukum mad asli pada hari ini insya-Allah. Jadi adik-adik, sebelum Ustaz tamatkan kelas kita pada hari ini, adik-adik semua untuk melatih kita punya kemahiran dan untuk memberikan kefahaman lagi kepada kita insya-Allah, maka Ustaz sediakan satu soalan untuk adik-adik buat dan adik-adik boleh hantar latihan ini kepada guru Al-Quran masing-masing insya-Allah. Okey. Mudah saja soalannya insya-Allah. Cari 2 contoh bagi setiap huruf mad, hantar kepada guru Al-Quran masing-masing. Jadi contohnya kan tadi Ustaz bagi tahu ada 3 huruf mad asli. Maka setiap huruf mad asli tu adik-adik hanya cari 2 saja contoh. Okey, macam contoh tadi Ustaz dah bagi satu contoh perkataan qala. Carilah lagi satu yang lain.
Okey, ma ke kan, tak kisahlah apa-apa contoh yang hukumnya mad asli. Setiap satu huruf tu hanya cari 2 sahaja hukum mad asli. Okey, bermakna jumlah keseluruhannya 6 contoh sahaja, insya-Allah. Adik-adik boleh hantarkan kepada guru Al-Quran, guru tahfiz masing-masing, insya-Allah. Itu saja perkongsian daripada Ustaz. Segala kekurangan, kesilapan, Ustaz mohon maaf. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang, insya-Allah taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.